wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di WHI Extra siaran 25 September bersama saya Sugita dan juga Hawa Rizwana. Apa khabar anda semua penonton-penonton setia WHI? Kami harapkan anda sedang meluangkan hujung minggu anda dengan cukup produktif, cukup ceria dan mungkinlah ada majlis perkahwinan hujung minggu ni. Tengah bersiap ke tu? Sebab bila kita lihat di WhatsApp ataupun di Instagram, ada saja ucapan tahniah, ada saja yang memuat naik gambar-gambar baru lepas bernikah. Tahniah kami ucapkan kepada anda semua. Tapi kan Sugi bila bercakap tentang kahwin ni, kenapa ada orang tanya bila awak nak kahwin? tak ada. Tunggu Sugita dulu. Tapi kan bila bercakap tentang kahwin, jarak usia antara lelaki dan wanita 2-3 tahun itu biasa. Betul. Kalau lelaki lebih tua, biasa. Tetapi kalau wanita yang lebih berusia, itu agak janggal. Tambah-tambah kalau usia yang agak jauh. Ya, betul. Kadang-kadang itu menjadi isu. Kalau katalah selebriti pun, kalau wanita itu lebih tua daripada lelaki, itu menjadi perbualan ramai orang. Tetapi tak adalah menjadi perbualan sangat kalau perempuan itu lebih muda daripada lelaki. Baru-baru ni itulah sebuah berita mengenai jarak usia 37 tahun antara si isteri dan juga suami. Wanita ini, pengantin perempuannya bernama Puan Nurlida. Ini dia seperti anda lihat di kaca TV, Puan Nurlida Muhammad Saleh, 59 tahun, berkahwin dengan Muhammad Sabri Razman, 22 tahun. Dan katanya tak semestinya gagal dalam rumah tangga yang lepas buat kita putus asa kerana kebahagiaan perlu dicari. Jadi biasalah orang cakap kan kalau jodoh tak ke mana. Jodoh tak mengenal usia, kalau jodoh tak ke mana. Dan lebih menarik perhatian kami kerana Puan Nurlida sudah mempunyai 6 orang anak, 6 orang cucu dan anak-anaknya menerima perkahwinan beliau dan juga suami dengan hati yang terbuka. Jadi tahniah kepada Puan Nurlida dan suami. Dan bagi anda yang mungkin minggu ini juga minggu anda berkahwin, kami di WHI mengucapkan tahniah dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Lepas ni kita tunggu giliran Sugita Kaden pula. Okey, baik. Saya akan menunggu giliran awak menunggu giliran saya. Okey, baik. Anda di rumah seperti biasa, WHI Extra ada satu topik yang cukup menarik buat anda hari ini. Tetapi sebelum itu, jom kita saksikan TikTok pilihan. Cinta, apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja. Cinta yang ku membiarkan hatiku menangis kerenamu, kerana cinta tak kesampaian. Air mata di pipiku
anda pun berasa sayu melihat TikTok pilihan pada hari ini yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, iaitu demensia. Hawa, kadang-kadang kita secara bergurau, lalu kalau kita lupa sesuatu lah, aku ni ada Alzheimer lah, aku ada amnesia, kita bergurau. Tetapi sejauh mana pemahaman kita mengenai penyakit demensia ini? Penyakit di mana kita orangnya sukar untuk berfikir, sukar membuat pertimbangan, hilang daya ingatan, tak boleh melakukan rutin harian secara biasa, susah bagi caregiver mereka, penjaga mereka pun. Ini adalah satu cabaran. Ya, demensia ini ataupun kalau bahasa biasa kita gunakan adalah nyanyuk lah. Mungkin ada dalam kalangan kita pada usia yang muda juga, contohlah nak ke dapur, contoh nak buka peti ais, nak ambil susu misalnya. Tapi buka peti ais lupa nak ambil apa. Itu dari satu sudut lah. Dan dari sudut penjagaan orang tua kita, ibu bapa kita yang semakin lupa, ada dalam kalangan kita rasa kalau bila dah berusia ni nyanyuk ataupun lupa itu perkara biasa kan. Jadi kita nak tahulah apa antara faktornya, adakah kita boleh cegah, apa tanda-tanda awal, itu yang akan kita bincangkan seketika nanti bersama tetamu-tetamu kita. Kalau anda ada pengalaman yang ingin dikongsikan, ya, anda boleh terus ke laman Facebook ataupun Instagram WHI dan bertanyakan soalan anda kepada kami, dan kalau sempat kami akan bertanyakannya kepada pakar di studio dan juga tetamu yang akan berkongsi pengalaman menjaga ayahnya yang mempunyai vascular dementia. Okey, baik, anda jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di WHI Extra. Wanita hari ini. Anak kesayangan mak dah balik sekolah. Dah pergi salin uniform. Nanti kotor, besok boleh pakai lagi. Lepas tu kita boleh makan sama-sama. Mak ada masak gulai asam pedas, ikan jos. Campur daun pisang sikit. Ikan jos? Lah, bukan Ana suka makan ikan jos. Sebab itu mak masak. Ya, Mak. Mira datang ni. Mak nak apa, Mak? Mak nak air. Nak air? Kejap, Mira ambilkan. Allah Akbar, matilah. Bangun ya. Ni, nah. Ni air, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. itu dia sedutan dari drama Cari Aku di Syurga sebagai gambaran topik kita pada hari ini. Perbincangan kita pada hari ini mengenai demensia, ada tetapi tiada. Ya, betul tu Hawa. Dan tahukah anda di setakat tahun lepas 55 juta orang di seluruh dunia menghidap penyakit demensia, dan di Malaysia dianggarkan 261,000 orang akan menghidap demensia sehingga pada tahun 2030. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, Hawa, eloklah kalau kita perkenalkan tetamu-tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini, ialah Profesor Dr. Syahrul Bahya Kamaruzaman selaku pakar perunding kanan geriatrik Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Selamat tengah hari, Prof. Apa khabar, Prof? Selamat tengah hari. Terima kasih atas jemputan ini. Kita juga bersama dengan Syamini Lilawati Samarakodi selaku penjaga kepada ayahnya Uncle Cyril yang menghidap vascular dementia. Selamat tengah hari, Syamini. Okey, kena unmute, Syamini. Unmute. Oh, maaf. Baru dengar suara. Terima kasih kerana bersama kami. Uncle Cyril sihat ya? Ya, sihat. Okey, baik. Kita mulakan perbincangan kita hari ini, Hawa, dengan bertanya kepada Prof dahululah. Baik, Prof. Kita selalu kaitkan kalau orang dah tua-tua, dah hilang ingatan, nyanyuk. Kita selalu gunakan secara amnya termanya adalah nyanyuk. Tetapi mungkin sebagai pembuka, Prof boleh kongsikan, apakah itu sebenarnya demensia? Adakah ia berbeza dengan Alzheimer? Adakah Alzheimer sebahagian daripada demensia? Teruskan, Prof. Terima kasih. Demensia ini adalah satu penyakit yang lebih dikenali sebagai penyakit nyanyuk ya. Dan ia adalah sekumpulan gejala yang mempengaruhi kemampuan kita, otak kita untuk berfungsi secara kognitif dengan baik. Misalnya susah nak ingatkan benda-benda, cepat lupa, daya berfikir dengan tenang dan baik mungkin tergugat.
tingkah laku mungkin berubah dan juga cara berbicara tu mungkin dah tukar sedikit. Dan setengah pesakit yang mengalami demensia ini kadang-kadang disorientation ada di mana mereka tidak kenali di mana mereka berada, waktu apa, malam jadi siang. Dan gejala ini juga ada berhubung kait dengan perubahan psikologi di mana mereka lebih cenderung untuk mendapat penyakit depression. Mungkin akan nampak benda yang tidak ada, halusinasi, dan juga mungkin delusions di mana mereka beranggapan negatif dan tidak berburuk sangka dan sebagainya. Jadi ini menimbulkan banyak stres kepada ahli keluarga dan penjaga. Penyakit Alzheimer's ni adalah salah satu daripada jenis demensia yang ada. Ada banyak lagi tapi demensia Alzheimer's adalah yang paling umum lah, the most common. Jadi bila kita bercakap tentang demensia di Prof, lazimnya bukan kita fokus kepada pesakitnya saja tetapi orang di sekeliling mereka, penjaga mereka. Jadi kita nak tanyakanlah kepada Puan Syamin pengalaman beliau. Sebelum tu kita nak tanyalah sejak bila bapa kepada Puan Syamin ni disahkan mengidap demensia, Puan? Ya, dah lebih kurang 10-11 tahun lah. Pada ketika itu usia bapa berapa? Sekarang ni 85 tahun. Jadi ketika itu umur dalam 75 lebih kurang lah ya. Jadi boleh kongsikan bila dapat tahu tu pengalamannya bagaimana, Puan? Sikit latar belakang sikit. Sebelum ni, mak, ayah dan Syamin duduk asing-asing. Mak dan ayah bercerai masa Syamin masih budak kecil lah. So sebelum ni, dalam tahun 2009, 2010 macam tu, ayah ada episod pingsan. So masa tu Syamin pun minta lah ayah duduk dengan Syamin kat rumah Syamin. So ayah pun duduk kat rumah. Tapi rumah saya masa tu kecil, 2 bilik je. Tapi perangai ayah dia macam confused sangat. Dia tak kenal mana satu bilik dia tak kenal. Lepas tu suis lampu, suis kipas pun dia tak berapa pasti. Dah berapa lama dah dia duduk kat rumah. Lagi satu pun kunci pintu. Dia tak tahu macam mana nak operate kunci pintu tu. Tak ada lubang pun dia nak masukkan kunci dalam tu. Agak pelik lah perangai dia. Masa tu Syamin buat keputusan nak ambil jumpa doktor lah ke University Hospital. Lepas tu doktor pun buat mini mental health test dan disahkanlah ayah pada masa tu ada peringkat awal vascular dementia. Penerimaan Puan Syamin masa tu bagaimana? Apa tu, maaf? Penerimaan reaction Puan Syamin ketika itu bagaimana? Masa macam 10-11 tahun dulu, Syamin tak pernah pun dengar penyakit dementia ni. So tak berapa pastilah. So Syamin belajar sikit tapi tak banyak sangat. Tapi atas nasihat doktor, kita adalah buat perubahan kat rumah sikit. Inilah aktiviti yang ayah kena buat. Aktiviti sosial dan sebagainya lah. So Syamin pun menyediakanlah semua ni untuk kebaikan ayah. Okey, dan Prof, kalau tadi Prof ada berkata yang kehilangan keupayaan dan kognitif, dan kalau kita lihat daripada perkongsian Puan Syamin, dia telah mengenal pasti tanda-tanda awal dalam ayah sehingga membawa ke pakar dan mendapat tahu yang ayahnya mengidap vascular dementia. Dan mungkin Prof boleh kongsikan dalam dementia ni ada beberapa jenis, Alzheimer dementia, vascular dementia dan berbagai lagi. Prof boleh kongsikan antara dementia ni dan apa perlu kita tahu mengenainya? Seperti yang saya cakap tadi, Alzheimer's demensia adalah yang paling lazim ya. Tetapi seperti yang Uncle Cyril menghadapi adalah demensia vascular, yang ini adalah disebabkan oleh kekurangan pengaliran darah ke otak atas sebagai sebab lah mungkin keadaan jantung dan sebagainya. Dan seseorang yang mempunyai risiko seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, masalah jantung, mereka lebih berisiko untuk mendapat stroke yang kecil yang mungkin tidak ketara dalam skaner otak. Ini disebabkan sebagai vascular dementia. Kombinasi demensia pun akan ada. Setengah orang yang ada Alzheimer's campur dengan vascular risk factors, seperti yang saya cakap tadi, akan ada demensia yang berkombinasi Alzheimer's dan vascular. Pesakit yang ada penyakit Parkinson's,
umpamanya mungkin akan ada risiko lambat laun untuk mendapat demensia. Jadi ia perlu kita perlu lebih peka dalam merawati pesakit begini. Jenis yang lain mungkin seperti demensia yang melibatkan perubahan perangai yang lebih ketara, jadi lebih kepada psikologi dan psychiatric symptoms of dementia seperti frontotemporal, maknanya dia menggugat bahagian depan dan tepi otak, struktur otak, dan ini menyebabkan kehilangan sel saraf di otak dengan lebih cepat, dan ini merubahkan keadaan mereka dari segi perangai, dari segi berfungsi untuk menjaga diri sendiri, dan kemerosotannya mungkin akan agak berlainan daripada jenis demensia yang lain seperti apa yang Uncle Cyril hadapi. Dan Prof, mungkin boleh sebelum kita mendalami perbincangan kita, sering kalilah Prof kan, walaupun demensia ni cenderung dalam kalangan mereka yang berusia, dan ramai yang berkata dah tua, nyanyuklah, perkara yang biasa. Tetapi sebenarnya adakah ini perkara biasa? Adakah ia penyakit normal ataupun tidak, Prof? Ini adalah penyakit. Jadi semua penyakit adalah tidak normal. Jadi kita kalau boleh sebagai kita punya budaya, jangan normalkan sakit tua tu sebagai perkara biasa. Penyakit adalah penyakit walaupun di usia yang mana. Jadi kita jangan bak kata pepatah tua sebelum waktunya. Jadi kita dah umur 55 dulu dah pencen. Dan daripada tu dah start merosot dari segi kesihatan, minda, aktiviti harian dan sebagainya, sebabnya kononnya dah tua. Jadi you want to keep young and healthy at any age, even at your 90s. So itulah yang kita nak tekankan, dan penyakit ini ada ciri-ciri awal yang harus diberi tumpuan, terutama kita yang berumur 30, 40, 50 dan yang mungkin dah mulai merasakan yang ingatan tak begitu baik. Ini harus kita ada reaksi untuk get a health check up. Pergi jumpa doktor. Adakah kurang tumpuan ni akibat stres di kerja, ataupun yang lebih serius, perubahan perangai yang berlaku, tidak boleh fokus, mungkin akibat tanda-tanda awal kencing manis, tanda-tanda awal darah tinggi, kolesterol tinggi, masalah jantung. Jadi perlu diperiksa. Dan pemahaman ini bukan sahaja perlu lebih ditekankan dan diberi kesedaran di kalangan rakyat, tapi malah doktor-doktor dan yang di komuniti perlu diberi trigger supaya mereka boleh bereaksi, dan kita ni mungkin early Alzheimer ke, mungkin saya perlu rujuk kepada doktor pakar di pusat-pusat yang tertentu seperti PPM. Maksudnya Prof, kalau dah nampak tanda-tanda awal tu jangan dibiarkan begitu saja. Jangan, sebab penyakit tetap penyakit. Dan jangan anggap seseorang tu kalau dah saya 70 biasalah dah nak start nyanyuk. It's not normal. Itu tidak normal. Dan ini merupakan cabaran buat mereka yang menjaga, mereka yang mengidap demensia ni. Kalau saya lihat Instagram Puan Syamin, iaitu Mind Concern, begitu positif sekali perkongsiannya. Tetapi kalau boleh kongsikan kepada kami, apa sebenarnya cabaran Puan Syamin sendiri mengendalikan, menjaga bapa yang mengidap demensia ni, Puan? Ada banyak cabarannya dari segi praktikal dan juga segi emosi. Dari segi praktikal ni, kan Syamin selepas kahwin duduk ke Arab Tengah. So Syamin perlu jaga ayah dari jauh lah. Dan walaupun mak bersetuju, dia setuju duduk dengan ayah satu rumah, mak tak jaga ayah. Kerana mereka memang bercerai, tapi mak korbankanlah untuk Syamin dia duduk rumah. So Syamin ada pembantu rumah nak tolong. Tapi pembantu rumah lah. Kan? Mereka bukan profesional yang pandai handle kes demensia ni. Apa yang kita perlu buat? So apa yang Syamin macam 7 tahun ni berada di Arab Tengah, kena balik, ulang-alik 3 kali setahun. Balik ajar pembantu rumah ke atau caregiver ke, ajar dia cara macam mana nak jaga ayah. Tiap-tiap patient dementia keperluan mereka lain. Betul. Keperluan lain. So kita kena ajar dia lah apa, also terpulang kepada jenis dementia yang pesakit tu ada. Cara nak jaga mereka pun lain. So Syamin kena selalulah ada problem pembantu rumah kan. Banyak mereka tak nak kerja lagi, dia lari, gaduh dengan mak, macam-macam lah. So besar cabarannya.
Bertukar-tukar jugalah penjaganya. Betul. Lagipun mereka kena belajar. So selalu Syamin kena berkorban lah. Balik ajar, cari pembantu baru, training. Memang susah. Tapi selain daripada itu, cabaran emosi ya, dan mental. Banyak feelings yang kita ada masa nak jadi penjaga macam ni kan. Saya ada terbaca perkongsian Syamin di mana Syamin berkata di awalnya Syamin berasa sedih dan macam mana nak terima yang ayah saya tak akan ingat siapa saya, tetapi sekarang ini Syamin hanya ingin memberikannya keselesaan, kepercayaan ayah pada Syamin. Itu yang lebih penting buat Syamin sekarang ya. Betul, betul. Baik. Dan Syamin, kita dah dengarkan sedikit daripada Syamin perkongsiannya dan kini kami nak kongsikan bersama dengan anda kisah seorang cucu yang menjaga neneknya yang menghidap demensia. Jom kita saksikan. Kasih ibu membawa ke syurga, kasihnya ayah sepanjang masa. Jika dahulu mereka sanggup berkorban masa dan tenaga dalam membesarkan kita, kini tugas itu terletak di bahu kita apabila mereka semakin dimamah usia. Tidak mudah untuk menggalas tanggungjawab menjaga orang yang sakit. Namun, bagi Ann Suhaila Adnan, 44 tahun, inilah masa yang sesuai untuk membalas jasa nenek yang menjaganya sejak dari kecil yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Si Mahmuda disahkan mengidap demensia dan keadaannya semakin teruk selepas kematian anaknya pada tahun 2019. Mula saya macam tak boleh nak terima jugalah. Kenapa mak saya macam ni ya? Kenapa mak saya tak macam dulu? Agak tertekan lah sebab saya terpaksa bercakap dengan dia. Benda berulang-ulang dan kadang-kadang dia seperti kebudak-budakan. Lepas itu saya buat pembacaan, saya buat research. So daripada situ membuatkan saya lebih boleh terima lah. Menguruskan nenek yang sakit sambil bekerja bukanlah sesuatu yang mudah. Namun Ann bersyukur kerana dia juga dibantu oleh anak-anaknya dan juga adik-beradik yang lain. Pagi saya siapkan makanan pagi dan tengah hari, dan lepas waktu makan tengah hari itu usually dia akan tidur untuk 2 jam macam tu, dan waktu itulah saya keluar sekejap untuk pergi pantau kerja-kerja saya. Tapi saya tak boleh tinggal lama lah, dalam 2 jam saya kena balik. Itulah cabaran dia, agak mencabarlah sebenarnya kita bekerja-kerja kan. Sejak 7 tahun yang lalu, Ann Suhaila hilang tempat mengadu dan berkongsi rasa. Dia amat merindui sosok seorang nenek yang ceria dan banyak celotehnya. Paling rindu ada waktu bila saya ada masalah kan, ataupun saya gembira, saya nak berkongsi dengan dia atau saya nak minta pendapat dia, semua tu dah tak ada. Itu yang saya rasa macam agak sedih sebab walaupun saya masih ada seorang ibu, tapi saya tak boleh berkongsi cerita saya dengan dia, berkongsi suka duka saya. Cuma buat masa ni apa-apa yang happy saya berkongsi dengan dia. Benda-benda yang sedih ke saya tak boleh nak kongsi sangat sebab nanti dia makin jadi lebih murung. Semoga Ann sentiasa diberi kesabaran dan kecekalan dalam menjaga neneknya. Dan semoga kisah ini juga dapat menjadi inspirasi dan membuka mata masyarakat agar terus dapat berbakti kepada orang tua selagi hayat di kandung badan. Kuatnya Ann Suhaila, dan kami doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Hanya Allah saja dapat membantu jasa baik anda itu. Baik, kita nak sambung perbincangan kita bersama Prof. Prof, biasanya bila kita sebut tentang nyanyuk ataupun demensia ini biasanya dalam kalangan warga tua, tetapi ada kemungkinan tak golongan yang lebih muda mengalami demensia ini, Prof? Ya, sememangnya ada, tapi peratusannya adalah lebih kecil. Tetapi ini merangkumi orang yang berumur kurang daripada 65 tahun. Tetapi di Malaysia ini dan di kalangan
antara kumpulan penyakit yang besar di Malaysia adalah penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis. Mungkin hampir 50% daripada pesakit yang menghidapi penyakit ini mungkin sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerosakan sel saraf di otak. Jadi yang paling penting adalah kita punya prevention strategy adalah untuk mengamalkan kehidupan yang sihat, mengelakkan daripada penyakit-penyakit tertentu. Sebab ini adalah risiko yang boleh diubahsuai dan boleh kita tangani pada usia yang lebih awal. Dan pada yang orang yang lazimnya mendapat demensia pada umur yang awal, mungkin ini akan ada berkaitan dengan penyakit genetik di mana ada genetik mutasi dalam keluarga yang membawa kepada risiko yang lebih tinggi untuk mendapat penyakit ini. Okey, baik. Dan Syamin, mungkin sebelum kita nak ketahui lebih lanjut mengenai peranan Syamin sendiri sebagai caregiver kan, daripada apa yang Prof kongsikan, mungkin Syamin boleh kongsikan tahap demensia ayah Syamin sekarang ini dan mungkin boleh kongsikan ada apa-apa pengalaman tak? Mungkin ada yang agresif sedikit, momen-momen dia agresif, dia baru sahaja makan tetapi dia tak ingat yang dia makan. Mungkin Syamin boleh kongsikan. Ya, so sekarang tahap ayah pertengahan lah, peringkat pertengahan, dan cara rawatan perangai ayah memang saya bernasib baiklah, because ayah dia bukan agresif, tapi banyak masalah dia ialah simptom sundowning, yang dia lupa dia selalu tiap-tiap hari dia nak balik rumah. Dia tak kenal rumah kita sekarang ni. Dia nak balik Kelang. Pukul berapa kita boleh balik? Boleh tak you tinggalkan I kat bus station dan nak ambil bus nak pergi balik Kelang? So selalu balik-balik soalan yang sama. So dia sangat keliru sangat. So kita kena adalah plan strategi apa yang kita boleh buat dalam dia ada sundowning symptom ni. Maksudnya Syamin, personality ayah masih sama? Susah sikit untuk Syamin kerana Syamin masa mak bapak cerai, Syamin duduk dengan mak. So memang ayah ada, selalu ada lah, dia selalu ada, tapi Syamin tak duduk serumah dengan ayah. So apa yang ayah suka, macam dia suka buat apa, muzik apa, movie apa pun, apa yang suka baca, Syamin tak berapa pasti. So buat masa sekarang ni Syamin agak-agak je lah. Tapi yang start Syamin, dia suka football, sukan, apa-apa sukan dia memang ada minat lah. Dan dia pun suka dulu suka bersenaman. So itu membuatkan kerja Syamin senang sikit kerana program rawatan yang Syamin sediakan untuk ayah ada banyak senaman. Ada hobi dia sekali kan? Bila kita lihat di Instagram pun macam-macam aktiviti yang dibuat oleh Syamin dan bapanya, seronok kita tengok sebenarnya. Tapi secara amnya apa yang Syamin kongsikan dan seperti mana yang kita tahu, realiti ni berbeza tetapi dunia mereka berbeza. Ini realiti dia sekarang. Inilah realiti dia sekarang. So kalau kalau pukul 3 pagi dia nak pergi kerja, realiti dia tak tahu. Pukul 3 pagi dia mandi, pakai seluar nak keluar rumah. Dia ingat dah masa nak pergi kerja, tapi ayah dah bersara, dia dah 18 tahun. Tapi realiti mereka pada masa tu dia nak pergi kerja. So macam mana strateginya yang kita nak handle? So kalau so kita handle macam tu, kita tahulah ini penyakit demensia, bukan orangnya yang buat macam tu. So kita tahulah macam mana nak handle situasi tu. Baik, sekarang ni kita nak beralih kepada rawatan pula. Tadi Prof ada sebut tentang pencegahan kan. Kalau boleh dah ada tanda-tanda awal tu, elok kita cegah. Jadi sekali kita nak tahu bagaimana untuk mencegah kalau di peringkat awal dan kaedah rawatannya pula, Prof. Pelbagai benda risiko yang dikenal pasti pada masa konsultasi, umpamanya di klinik memori atau klinik-klinik lain, adalah untuk kita tengok apakah risiko yang membawa kepada ini. Jadi kita kena kenal pasti apa penyakit kencing manis, darah tinggi seperti yang saya cakap tadi. Rawatannya adalah untuk optimasikan, untuk merawat dengan lebih baik masalah yang membawa kepada kemerosotan sel saraf otak. Cara kedua ialah untuk kita kenali pesakit
dengan mengambil masa untuk daripada kaum keluarga yang menjaga apa keadaan sekarang, apa ekspektasi, apa tahap pemahaman keluarga ke atas keadaan yang sedang berlaku sekarang. Dan dengan itu kami merawati dari segi kaunseling kepada anak-anak atau penjaga pesakit untuk kita tangani waktu-waktu stres di mana seperti Uncle Cyril menghadapi tadi disorientation, mungkin hallucinate dan sebagainya. Jadi ini adalah cara-cara untuk kita menolong penjaga untuk menangani stres. Jadi non-farmasi, tanpa ubat punya cara management. Dan ini adalah amat penting sebab tiada ubat yang boleh merawat jika penjaga tidak memahami, mempunyai kecekalan, mempunyai kasih sayang, mempunyai pemahaman terhadap apa yang sedang berlaku kepada mak bapak mereka sekarang. Okey, baik. Dan Prof, kita ada perkongsian daripada Facebook. Natirah Muhammad Yusof berkata yang mak bapak saya meninggal sewaktu umur 68 dan 88. Mereka tidak ada demensia. Saya ada pengalaman dengan orang yang demensia. Dia berjalan kaki sambil membawa bungkusan pakaian dan bila ditanya, katanya nak pergi jumpa boyfriend. Umurnya dalam lingkungan 70-an dan memang kesian. Terima kasih Natirah atas perkongsian. Tapi ini saya nak tanya Prof satu soalan yang ringkas. Prof, adakah okey baik, tapi sebelum saya nak bertanyakan soalan kepada Prof, kami nak berkongsi bersama dengan anda satu perkongsianlah berkaitan dengan pusat penjagaan orang tua yang saya kira Hawa ramai dalam kalangan kita mempunyai persepsi yang mungkin sedikit negatif berkaitan dengannya. Ya, kalau tak nak jaga ibu bapa, maksudnya kalau nak menghantar ibu bapa ke pusat jagaan, maksudnya anak ini tak mengingat jasa ibu bapa mereka kan, tetapi kita harus lihat dari sudut yang berbeza, sudut yang lebih positif. Ayo kita saksikan bingkisan ini mengenai pusat jagaan rumah orang tua. Bagaikan si tanggang atau anak derhaka, itulah stigma mahupun persepsi yang seringkali diberikan kepada mereka yang menghantar ibu bapa ke rumah warga emas atau pusat penjagaan orang tua. Perubahan lanskap kehidupan memperlihatkan bahawa persepsi ini perlu ditangkis kerana menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, peratusan penduduk berusia 60 tahun ke atas meningkat pada tahun 2020 dan jika trend ini berterusan, Malaysia dijangka menjadi negara tua pada tahun 2030. Rumah Penjagaan Restu Villa merupakan sebuah pusat penjagaan yang ditubuhkan pada tahun 2016 dengan perkhidmatan jagaan harian buat dewasa dan warga emas antara inisiatif terbaik bagi memastikan kebajikan ibu bapa terbela, apatah lagi bagi anak-anak yang sibuk bekerja untuk menguruskan sendiri ibu bapa uzur di rumah. Pada peringkat awal, kami dapat merasa ada pihak yang agak janggal tapi memerlukan penjagaan. Kebanyakannya walaupun sudah tidak berada di kampung, bila pindah dibawa ke rumah anak-anak, masih tetap bersendirian sebab anak-anak dua-dua suami isteri perlu bekerja. Jadi kerana mencari solusi tersebutlah tercetusnya keinginan untuk menubuhkan pusat jagaan untuk membantu penjagaan warga emas dan orang yang memerlukan. Bertujuan bagi membantu meringankan beban anak-anak yang turut mempunyai tuntutan tanggungjawab yang lain, Restu Villa menerima penghuni daripada pelbagai latar belakang kesihatan. Secara amnya kita terima semua kategori calon penghuni lah. Ada yang boleh berjalan, boleh menguruskan diri tapi memerlukan pantauan. Tetapi untuk yang betul-betul terlantar, mungkin ada yang memerlukan tiub kan untuk buang air kecil, untuk makan sendiri. Jadi untuk tukar tiub tu berapa minggu sekali kita boleh bantu di sini. Kasih sayang untuk insan yang bergelar ibu bapa membuatkan ada dalam kalangan anak-anak yang sanggup mengeluarkan kos upah yang tinggi kepada pusat jagaan bagi memastikan ibu bapa dalam penjagaan rapi. Dari segi penerimaan masyarakat dan penerimaan warga emas sendiri, di masa sekarang semua amat positif. Tapi betul dari segi persediaan wang ringgit memang perlu ada sebab
kami tidak mendapat subsidi. Semua bergantung kepada apa yang dibantu, disokong oleh keluarga. Jika dahulu rumah penjagaan orang tua dilihat sebagai sesuatu yang negatif, kini ianya merupakan satu alternatif untuk menjaga kebajikan dan keselamatan warga tua. Saya kira sekarang masyarakat kita sudah banyak berubah. Masing-masing sudah lebih positif dan menerima kerana sudah ada empati yang sangat tinggi. Jadi bila kita faham kalau anak-anak perlu bekerja, tidak mungkin dapat menyumbangkan waktu selama 24 jam dalam masa satu hari untuk mengurus setiap hari warga emas yang memerlukan penjagaan tahap tinggi. Secara jelasnya, warga emas pada usia tua memerlukan sokongan fizikal dan sosial. Ekoran daripada dilema ini, banyak pusat jagaan harian swasta dibangunkan bagi keperluan warga emas yang bukan sahaja menawarkan perkhidmatan harian, malahan ada juga yang memperluaskan kepada jagaan mingguan dan bulanan. Justru dengan adanya kemudahan khas ini, anak-anak tidak perlu lagi risau akan keselamatan ibu bapa ketika mereka keluar mencari rezeki. Okey, baik. Peranan caregiver itu amatlah penting dan sekiranya kita tidak ada masa itu dan kita ada kemampuan, tidak mengapa kalau kita pilih pusat penjagaan orang tua. Baik, Prof dan Syamin, kita dah pun sampai di penghujung perbincangan dan jadi di penghujung ni mungkin Prof boleh kongsikan apa-apa nasihatlah Prof kepada mereka yang mungkin masih lagi kurang kesedaran mengenai demensia ini. Seperti yang Puan cakap tadi, adalah penting untuk kita tinggikan tahap kesedaran dan ini adalah penting dari segi penyampaian maklumat yang lebih jelas kepada masyarakat umum dan oleh kementerian yang tertentu untuk mewujudkan kalau saya tak cakap untuk mewujudkan mencerminkan keadaan positif iaitu healthy aging dan bukan untuk mencerminkan tidak begitu positif untuk dengan keadaan warga emas sebab ini boleh menimbulkan tanda tanya yang mungkin tidak begitu tepat. So education, awareness secara public health ini adalah penting untuk mengelakkan penyakit demensia. Dan juga sebab saya bertugas di Fakulti Perubatan di Universiti Malaya sebagai seorang akademik dan researcher, kita kena gabungkan dan mencerminkan dalam pengajaran kita delivery dari segi untuk training doktor-doktor pada masa hadapan adalah untuk merangkumi dalam silibus, dalam kurikulum kita penjagaan dan penyakit yang untuk warga emas. So geriatrik, gerontologi, bidang ini harus ditekankan dalam kurikulum awal semua doktor, bukan doktor saja, allied health professional yang lain dari segi education ya. Jadi ini perlu diterap di masyarakat dan juga di Baik Prof, maksudnya pendidikan ini dalam pembelajaran dan juga kesedaran seperti yang dilakukan oleh Syamin juga melalui Instagramnya. Jadi Syamin, kongsikan kepada penonton kata-kata semangat untuk menjaga ibu bapa mereka seperti yang Syamin lakukan ini. Ya, saya tak akan tipu. Perjalanan ini memang sukar. Banyak cabarannya, cabaran emosi dan juga praktikal. Dan ia tak mungkin akan jadi senang. Okey, tak mungkin because dementia ni penyakit progresif, semakin lama semakin teruk. So kita kena number one pastikan apa jenis dementia dan kita kena tahu apa program rancangan care yang kita nak provide untuk pesakit dementia tu. Dan walaupun perjalanan ini susah dan sunyi juga kerana tak banyak orang faham perjalanan ini kan dia lain dan banyak cabaran lain yang kita hadapi, tapi Syamin pasti akhirnya kitalah golongan caregiver golongan yang bertuah kerana dapat berbuat kerja seperti inilah. Kita kena bertabah hati dan jaga diri sebagai caregiver. Walaupun kita jaga pesakit tu, kita pun mesti pentingkan diri. Betul, perlu kesabaran yang tinggi ya Pak Syamin.
Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Puan Syamin Lilawati Samaruddin atas perkongsian pengalaman pada hari ini. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Syarul Bahya Kamaruzaman, pakar perunding kanan geriatrik Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya kerana bersama kami pada hari ini. Terima kasih kedua-duanya dan Hawa. Seperti yang Syamin katakan, demensia adalah satu penyakit yang progresif. Kita harus mengambil tahu, jangan ambil leka. Kalau ada tanda-tanda awalnya, terus ke pakar dan membuat pemeriksaan yang diperlukan. Kami ada beberapa perkara lagi ingin dikongsikan kepada anda, tapi kita nak rehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini Extra 25 September 2021. Saya pasti ramai dalam kalangan anda dalam kesibukan bekerja nak juga cari masa untuk menjaga penampilan, tak kisahlah sama ada di rumah ataupun untuk ke tempat kerja nanti. Oleh itu, pada hari ini di segmen Tajaan kita bersama dengan V Asia. Oleh itu, bersama saya dalam talian ialah Datuk Azrul Muhammad Razi, pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare. Apa khabar, Datuk? Baik, sihat Hawa? Sihat, Alhamdulillah. Datuk, kongsikan kepada penonton kita apa antara produk untuk mereka menjaga penampilan mereka, Datuk. Okey, terima kasih Hawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Hawa, saya nak cakap 6 minit je hari ini kat wanita hari ini. Tak lama ya. Terima kasih kepada seluruh penonton wanita hari ini yang rata-ratanya adalah pengguna setia produk V Asia. Hawa yang mana ya, dalam tempoh kata-kata sektor ekonomi dah banyak dibuka ya. Saya dapati tahap penjualan produk V Asia begitu melonjak. Laris sekali ya. Banyak stok yang dah kehabisan kat pasaran. Bagi anda yang masih belum berpeluang untuk dapatkan stok V Asia, boleh tunggu 2-3 hari lagi insya-Allah ya, kita akan pasarkan. Dan hari ini bercakap mengenai penampilan Hawa, saya percaya dan pasti ya ramai antara kita ya yang risau soal rambut ya. Sebab apa bercakap mengenai rambut ni, ramai antara kita yang risau Hawa. Dan sebelum tu saya juga nak beritahu anda ya, yang mana dengan setiap pembelian rangkaian produk V Asia, kita juga turut salurkan kepada mereka yang memerlukan di Yayasan V Asia ya, tabung COVID-19 V Asia Prihatin ya. Yang mana kita turut membantu mereka yang terkesan, terutamanya golongan asnaf ya Hawa. Dan bercakap mengenai penampilan Hawa, bercakap mengenai rambut, saya percaya ya, saya katakan tadi, seiring peringatan usia berlaku perubahan hormon kadang-kadang ya, stres dan sebagainya bila tak ada kerja ya. Ramai juga antara kita yang ada masalah keguguran rambut Hawa, rambut botak berbentuk U kat depan ni. Dan satu kajian ya yang saya baca, disebabkan oleh penyalahgunaan ya krim pewarna rambut. Kita dapati kadang-kadang guna hair dye dan sebagainya juga boleh menyebabkan masalah rambut rontok, rambut gugur ya, dan juga kebotakan akibat bahan kimia yang tinggi. Sebab tu saya suka ya kalau pengguna kat luar sana beralih guna inai hitam ataupun inai perang V Asia ni ya, yang mana formulasi berasaskan bahan-bahan semula jadi ya. Yang mana kalau anda dapati masalah rambut beruban, rambut putih tu Hawa, boleh diatasi dengan masa yang singkat. Dalam masa singkat ya, seawal 15 minit je, rambut yang beruban tu, rambut putih tu jadi hitam ya kalau anda beli inai hitam. Dan kalau anda beli inai perang ya, rambut anda akan jadi warna coklat gelap. Dan saya cakap kepada anda ya, ini adalah perubahan pengguna kami. Pakcik Khalid anda dapat lihat ya, sebelum dan juga selepas penggunaan inai hitam ya, anda dapat lihat kalau sebelum guna ni rambut dia beruban ya, nampak macam umur 60-an. Tetapi setelah penggunaan inai hitam, boleh dilakukan sendiri di rumah dalam masa 15 minit ya, rambut dia yang putih tu jadi hitam ya, nampak lebih hitam, lebih sihat rambut dia Hawa. Ini dalam masa 15 minit dan Pakcik Khalid ni nampak jauh lebih muda daripada usia sebenar. Dan istimewanya penggunaan inai hitam dan inai perang ni anda boleh lakukan secara sendiri di rumah ya, yang mana mudah sangat. Bila anda beli pack inai hitam ni akan ada risalah cara penggunaan ya, tak perlu risau, boleh digunakan secara sendiri di rumah. Dan paling penting ya, formulasi inai hitam dan juga inai perang ni membantu ya mengekalkan kelebatan rambut anda. Dan bagi anda yang suka rambut dah hitam, nak warnakan rambut, boleh juga dapatkan krim pewarna berinai. Kita ada 3 pilihan warna. Kita ada kulit kayu manis, coklat perang dan juga warna hitam. Itu untuk anda yang nak mewarnakan rambut. Tetapi kalau anda yang ada masalah uban, dapatkan inai hitam ataupun inai perang V Asia ni formulasi yang sangat-sangat istimewa. Mudah je anda nak gunakan Hawa. Suami boleh buat untuk isteri, isteri boleh buat untuk suami. Dalam masa 15 minit ya, rambut anda seperti saya katakan ya. Dan juga ya, formulasinya anda tak perlu risau sebab apa ya, penggunaan inai hitam dan juga inai perang V Asia bukan seperti pewarna rambut yang hanya menyelaputi luar rambut, tetapi ianya menyerap jauh ke dalam rambut. Folikel rambut boleh digunakan tanpa was-was. Itu yang penting Hawa. Dan formulasinya antara intipati seperti minyak sayuran, dia membantu mengekalkan kelembutan rambut. Kemudian ada provitamin B5 yang mana dapat membantu melebatkan rambut anda juga ya. Inilah kelebihan inai hitam dan juga inai perang. Sebab tu kita sentiasa kehabisan stok dekat pasaran ya. Dan seterusnya Hawa, saya dah cakap mengenai inai.
bagi anda yang ada masalah rambut botak ya, saya percaya seiring peningkatan usia ya, kalau lelaki biasanya ada botak kat depan ni berbentuk U ataupun W. Kalau wanita ya kadang-kadang masalah rambut gugur terutamanya lepas bersalin ya. Jadi anda boleh dapatkan tonik sumber rambut biasa ni anda dapat lihat di kaca TV ya. Yang mana tonik ni juga sangat laris di pasaran ya. Cara penggunaan sangat mudah Hawa ya. Bila kita beli tonik sumber rambut ni, macam saya sendiri terus gunakan ya. Yang mana saya dapati ya, anak-anak rambut saya kat depan, bahagian depan ni, ubur-ubur kepala ni. Dan juga ya pengguna-pengguna yang ada masalah rambut selalu gugur, rambut botak ya, mereka dapati ya anak-anak rambut mula kelihatan setelah sebotol pertama penggunaan Hawa. Dan yang paling menggembirakan saya, dia kata dia jarang-jarang guna pun, dalam seminggu dia hanya guna 3 hingga 4 kali saja pada waktu malam setiap kali sebelum tidur ya. Dah dapat lihat perbezaan. Dan dengan setiap pembelian tonik sumber rambut ya, anda akan mendapat shampoo ikan lurus secara percuma. Yang mana shampoo ni sangat-sangat bagus Hawa. Sebab apa ya, antara masalah ataupun punca rambut gugur ni sebab kulit kepala yang berminyak ya. Jadi bila anda gunakan shampoo ikan lurus ni dapat membantu menyingkirkan lebihan minyak kat kulit kepala ni. Kepala kita akan rasa lebih segar ya. Dan bila kita guna tonik sumber rambut ni ya, penyerapan lebih cepat, lebih pantas ya. Sebab tu kalau folikel anda masih sihat ya, insya-Allah anda dapat lihat anak-anak rambut mula kelihatan setelah tempoh 3 hingga 4 minggu penggunaan tonik sumber rambut ni secara teratur. Jadi jangan lupa dapatkan tonik sumber rambut ni harga RM27. Anda akan dapat shampoo ikan lurus secara percuma. Dan juga ya Hawa, kita juga ada gel rambut uban dan lebat. Ini untuk lelaki yang suka guna pomade kadang-kadang ataupun suka guna gel rambut yang tinggi bahan kimia. Anda boleh guna gel rambut uban dan lebat ni sebagai gel penggayaan rambut yang mana dapat membantu mengekalkan warna rambut kekal kehitaman. Sebagai gel penggayaan rambut dan sama juga ya mengurangkan masalah uban Hawa. Dengan setiap pembelian gel rambut uban dan lebat ni, anda akan mendapat shampoo uban secara percuma ya, formulasi shampoo dan juga perapi 2-in-1. Dan juga Hawa, shampoo Viasia anda boleh beli secara berasingan ya. Shampoo uban harga RM25 dan juga shampoo ikan lurus juga ya, kita jual secara berasingan. Yang mana shampoo dapat membantu ya mengekalkan kelebatan rambut anda, mengurangkan keguguran rambut anda. Kalau ada biasa guna shampoo-shampoo di pasaran yang tinggi bahan kimia ya, kadang-kadang kalau kita perasan kita shampoo je rambut kita akan banyak keguguran Hawa. Tetapi apabila anda guna shampoo uban Viasia ni Hawa ataupun shampoo ikan lurus dengan formulasi ekstra lebat ni, anda dapat lihat ya, seawal bilasan pertama tu kadar keguguran rambut sangat-sangat berkurangan ya. Dan harga shampoo ni RM25. Anda boleh buat belian ya di Shopee ataupun di Lazada. Dan secara ringkas ni Hawa ya, bagi anda yang nak menginaikan rambut, jangan lupa dapatkan inai hitam ataupun inai perang Viasia. Harga RM28 sahaja ya. Sebenarnya bagi anda yang ada masalah rambut selalu gugur, rambut botak, jangan lupa dapatkan tonik sumber rambut Viasia harga RM27. Dan pembelian melebihi RM100 di Jombai.my ya, anda akan mendapat tote bag Viasia secara percuma Hawa. Dan seterusnya yang terakhir ya, bagi anda yang lelaki yang suka guna pomade ataupun krim rambut yang mana kata orang tu gel rambut yang tinggi bahan kimia, anda boleh guna ya. Gel rambut uban dan lebat ni sangat-sangat bagus Hawa. Formulasi semula jadi. Dan juga yang terakhir shampoo uban yang sangat-sangat bagus untuk melepaskan rambut anda. Terima kasih Hawa, insya-Allah jumpa lagi. Pastikan Viasia baru beli sebab apa Viasia adalah pelaju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu pilih. Terima kasih Hawa. Terima kasih Dato' Azril. Jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia produk penjagaan rambut dari Viasia. Kami di Wanita hari ini ingin berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini bersama saya dan Sugita. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bersama dengan kami dan bercakap mengenai COVID, Hawa. Seperti mana yang kita tahu, adik-adik kita yang berumur 12 hingga 17 tahun sudah pun mula sejak 23 September yang lalu boleh mendapatkan vaksinasi secara berperingkat. Tapi nak ingatkanlah juga ya adik-adik, kalau dah dapat vaksin masih lagi perlu menjaga diri, ikut SOP, ikut dengan cakap mak dan ayah. Betul. Kalau mak dan ayah tak dengar, awak pula yang cuba nasihatkan mereka. Dan bagi ibu bapa, peranan anda amatlah penting. Pantau anak anda, mana tahu mereka ada simptom-simptom seperti sakit kepala, demam, penat, sakit otot. Kalau ada apa-apa, terus bawa mereka berjumpa dengan doktor. Kalau tak ada, bagus. Tetapi ingatkan mereka supaya sentiasa menjaga keselamatan diri mereka. Dan Hawa, ada sesuatu perkongsian juga ya Hawa? Ya, ini kisah mengenai awal-awal jumpa mereka berdua ni. Taklah suka sama suka. Tapi sebab dah mula jatuh hati, Niaz sanggup menyamar semata-mata untuk berisik hati
audisi Medina berjaya ke misi resetkan cerita ini. Dibarisi oleh Syihah Zikir, Eddie Bernardi, Hafiz Rushdi, Wani Khairi, Syamsul Gaugau dan ramai lagi. Jadi nantikan semuanya di Perisik Cinta Tak Diundang setiap Isnin hingga Jumaat jam 7 malam di slot Akasia TV3. Isnin nanti pada jam 11 pagi kami akan memberi laluan untuk pembentangan rancangan Malaysia ke-12 pada jam 11 pagi. Kita akan kembali pada hari Selasa dengan topiknya pelbagai menu kerang. Sedapnya. Awak suka ke kerang? Suka. Kerang rebus saja pun okey, makan dengan cili padi. Okey, saya tak minat kerang walaupun saya sekarang vegetarian. Masa saya tak vegetarian tu saya memang tak suka kerang. Rugi. Tapi ingat hari Isnin sahaja ya kami WHI akan bercuti. Hari Selasa kami akan kembali. Jadi anda tontonilah WHI jam 12 tengah hari seperti biasa. Mana tahu anda pun masak kerang, bolehlah tunjuk kerang di laman Facebook WHI. Kita jumpa lagi ya. Jaga kesihatan, jaga diri semua. Jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-watanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada siswa.